Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cikgu L channel. Okay, kita tadi once kita dah buat Google Meet tadi. Cikgu dah record Google Meet tersebut. Cuma sampai sekarang dah 1 jam cikgu tunggu, cikgu tak terima dia punya recorder itu dalam cikgu punya email. Okay, mungkin ada kesilapan kat mana-mana. Jadi cikgu record video ini semula supaya siapa yang tak dapat ikut dalam Google Meet, okay, masih lagi boleh mengikuti apa yang kita belajar hari ini. Okey. Baik, dalam kelas hari ini tadi, apa yang cikgu sentuhkan tadi ialah berkaitan dengan sekejap ya. Okey. Apa yang cikgu sentuhkan tadi adalah kita review balik apa law of indices yang kita dah belajar dalam kelas yang lepas. Sebelum Chinese New Year tu kita dah ada kelas. Cikgu dah sentuh tentang law of indices. 3 law of indices yang ni cikgu dah sentuh semasa dalam kelas yang lepas. Okey. Kemudian untuk law of indices yang seterusnya ni, A power of 0 dengan negative index. Okey, zero index dan negative index cikgu dah cover dalam video yang cikgu dah hantar semalam, yang cikgu dah hantar dalam grup Telegram. Okey, awak boleh rujuk balik. Siapa yang ada masalah boleh rujuk semula dalam video tersebut. Kemudian apa lagi yang kita cover adalah untuk fractional index. Okey, baik. Selain daripada itu, cikgu juga dalam kelas yang Google Meet tadi, cikgu dah tunjukkan macam mana menggunakan law of indices untuk fractional index. Okay, mungkin ada yang kurang jelas, ada yang nak in details lagi. Okay, jadi tadi cikgu dah explain macam mana 36 power of 1 over 2 ni index positif. Okay, 36 power of 1 over 2 yang index fractional index. Okay, actually 1 over 2 tu refer pada square root. Okay, square root. So, kalau kita jawab dalam bentuk square root, kita akan dapat answer dia 6. Okay, tapi sekarang ni kita nak apply law of indices. Okay, bila kita apply law of indices, apa yang kita sepatutnya buat ialah kita akan tengok pada denominator ni. Kita nak simplify that denominator. Jadi, kita akan tengok value yang mana bila kita square, dia akan jadi 36. Therefore, kat sini, okay, saya tuliskan, alright. Therefore, kat sini, itu yang kita jadikan 6 power of 2. Okay, 6 power of 2. Supaya kita boleh simplify dengan 1 over 2 index. Okay, index 1 over 2. And then, bila kita simplify, kita akan dapatlah answer dia 6. Okay, yang ini ni kita menggunakan law of indices. Okay, law of indices. Okay. Selain daripada itu, okay, cikgu juga tunjuk macam mana fractional index yang melibatkan tadi 1 over n. Okay, yang tadi ni, yang ni contohnya a to the power of 1 over n. Okay, seterusnya cikgu juga tunjuk dalam kelas yang tadi a to the power of m over n. Okay, apa yang dimaksudkan dengan a power of m over n? Okay, yang di denominator ni menunjukkan dia punya square root ataupun cube root, punca kuasa dia lah. Okay, kalau kat bawah tu 4, maksudnya 4th root lah. Okay, alright. So, bila kita tulis semula dalam bentuk roots, okay, dia akan jadi cube root. Okay, this one is cube root. Okay, power, and then dalam cube root tu ada 27 power of 2. Power of 2 tu yang numerator tu. Okay, yang numerator itu. Ataupun selain pada tu dia boleh juga tulis sebagai cube root 27. Okay, and then close the bracket power of 2. Okay, alright. Ini cikgu dah jelaskan tadi dalam kelas yang tadi untuk siapa yang tak dapat masuk dalam Google Meet tadi. Alright. Kemudian bila kita apply the law of indices, ini yang kita apply law of indices. Okay, mana kita akan tulis, okay, kita nak simplify. Actually kita nak simplify yang denominator ni, yang index, fractional index tu kita nak simplify. So 27 ni kita tuliskan supaya dalam bentuk number power of. Okay, power of apa? Kita akan refer pada this numerator lah. Okay, kita akan refer pada numerator ini.
Selalunya dia ada kaitan lah. Selalunya ada kaitan. Okay. So, okay, macam mana tu? Okay, kita akan carilah apa value yang bila kita power of 3, kita akan dapat 27. Okay, so ataupun actually you can find using calculator macam yang cikgu dah tunjukkan dalam video cikgu yang sebelum ni. Alright, so kita akan tulis sebagai 3 power of 3. Okay, 3 power of 3 is 27. And then kita salin balik this one. Okay, kita salin balik dia punya fractional index tu. Okay, itu yang ada kat sini 2 power of 3. Alright, and then kita simplify. Okay, bila simplify yang tinggal hanya 3 power of 2. And the value of 3 power of 2 is 9. Okay, kemudian actually dalam kelas yang tadi hanya cikgu buat review tentang law of indices sahaja. Okay, supaya awak menguasai, awak lebih memahami. Alright, kemudian okay, latihan yang awak perlu buat untuk hari ini ialah Mind Test 1.2F. Untuk kelas 3A6 katanya dah buat bersama Cikgu Fairuz. So 1.2F untuk kelas 3A6 tak perlu buat dah. Okay, so awak baca soalan betul-betul ya. Baca soalan betul-betul. Untuk question number 1 dia minta state each of the following terms in positive index. So dia bagi dalam negative index, you have to change it into positive index. Alright, and question number 2 dia nak dalam negative index. Dia bagi dalam positive index dan dia nak minta jawapan dalam negative index. Seterusnya untuk question number 3, okay, this one question ask you to simplify. Dan dalam kelas tadi cikgu tunjukkan contoh macam mana nak simplify. Okay, cikgu gunakan contoh daripada question B. Okay, daripada question B ni 2 power of 3 times 3 power of 2 in bracket power of 3 over 2 times 3 power of 4 in bracket power of 5. Okay, so how to simplify this one? You have to apply the rules of BODMAS. The rules of BODMAS you have to solve in bracket first. And then you O lepas B O kan. O is power of, cube root of, square root of and sebagainya. Of tu. Okay. So dekat sini awak tengok dalam this bracket, awak tak boleh nak solve because the different base. Okay, different base. So awak tak boleh tunjukkan, okay, 2 times 3, kemudian awak tambahkan dia punya index. Tak boleh. Ini salah. Ini salah. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Salah. Wrong. Okay. Sebab dia kalau kita nak tambah indeks hanya boleh untuk base yang sama. Kalau base yang tak sama tak boleh awak tambah dia punya indeks. Okay, so dalam this bracket tak boleh nak solve. So kita open the bracket. So kita selesaikan yang power of 3 ni. Okay, so bila kita open the bracket dia akan jadi macam ni lah. Okay, 2 power of 3 times 3. Because this one is 3 power of 3. Okay. Kemudian untuk 3 power of 2 times 3. Ini power of 2. Sama juga untuk numerator yang bawah tu. Yang di bawah tu. Kita dah harapkan dia punya index. Okay. Kemudian, bila dah darab, kita akan dapat this answer. Okay. Kita akan dapat this answer. 2 power of 9 times 3 power of 6 over 2 power of 5 times 3 power of 20. But this question is not simplified yet. You have to simplify. Okay, how to simplify it? Okay, kita apply lah the law of indices. Kalau melibatkan division, you have to minus the index. Okay, this one you will minus the index. And then you akan dapat 2 power of 4 times 3 power of 13. Ni simbol ni mesti ada. Cikgu tengok dalam latihan yang lepas ada yang tak tunjuk simbol multiply. Okay, salah. So, kalau untuk variable, contoh x power of 4, y power of 2, tak apa, tak ada tanda multiplication. Tapi kalau involve number, you have to put the, you have to write the symbol. Okay, and then, bila soalan tu minta awak simplify, awak tak boleh biarkan jawapan awak dalam negative index. You have to show your answer in positive index. Therefore, the answer is this one. Okay, 2 power of 4 over 3 power of 14. Okay, that's one is how you simplify when you have question like this lah.
Okay, and then other than that you have to do mind test 1.2G. Okay, untuk 1.2G this one is involve fractional index. Okay, yang ni senang sahaja, awak buat sahaja, follow balik tengok dalam video cikgu yang sebelum ni. Okay, sebelum tu cikgu lupa. Soalan yang awak perlu buat adalah soalan yang cikgu tandakan sahaja. Yang cikgu tandakan yang merah-merah tu saja. Okay, itu sahaja yang awak kena buat. Okay, ataupun boleh refer dalam grup Telegram pun cikgu dah share. Okay, seterusnya ialah latihan untuk awak. Untuk hari ni ada awak kena buat my test 1.2H. Okay, untuk 1.2H, cuma kat sini ada 6 column. Okay, yang ni kita panggil column. Okay, ni column. Yang vertical ni column. Kalau yang horizontal tu nama dia row. Okay, so untuk this question, you only just need to do this one sahaja. Yang cikgu tandakan sahaja. Okay, nak buat lebih tak ada masalah. Tapi buat yang mana cikgu suruh buat, kena buat. Okay, so selain daripada tu, apa yang ada dalam kelas tadi, okay, cikgu juga dah tunjuk, okay, untuk solution. Okay, sorry, bukan this one. Okay. Okay. Solution untuk self practice 1.2A, your previous exercise. Cikgu tunjuk laju-laju. Tadi pun cikgu tunjuk laju-laju. Sebab apa cikgu tunjuk laju-laju tu? Sebab, okay, sebab cikgu masih lagi bagi peluang siapa yang belum hantar previous exercise, okay, tolong hantar. Sebab sampai cikgu bagi tempoh sampai pukul 6 petang ini sahaja untuk exercise yang tak lengkap. Okay, awak tak boleh ambil ringan tentang exercise ni sebab ini cikgu gunakan sebagai pentaksiran bilik darjah. Okay, pentaksiran bilik darjah boleh dibuat pelbagai cara. Yang cikgu gunakan ialah penulisan dan juga secara pemerhatian. Penulisan adalah bermaksud macam mana awak buat latihan tu. Okay, that's why cikgu minta that's why cikgu minta hantar dalam Google Classroom. So, bila awak hantar dalam Google Classroom, senang untuk cikgu semak lah. Okay, dan siapa yang ada masalah, okay, siapa yang ada masalah untuk login Google Classroom, awak cuba selesaikan. Okay, cuba selesaikan. Kalau ada masalah password, memang awak kena rujuk dengan Cikgu Zamzuri. Okay. Okay, siapa yang memang ada masalah bila maksudnya internet problem, okay, memang akan ada masalah untuk masuk Google Classroom. So, cikgu bagi kelonggaran. Cikgu bagi kelonggaran yang ada masalah sahaja. Okay, cikgu bagi kelonggaran untuk hantar melalui Telegram. Okay, cuma dalam Telegram tu pastikan awak maklumkan kat cikgu nama penuh dan juga nama kelas. Supaya nanti senang cikgu nak recheck balik. Cikgu nak buat checklist cikgu tu. Okay, so itu sahajalah yang kita ada dalam kelas kita yang tadi. Okay, sebarang masalah awak boleh tanya dalam grup Telegram ya. Okay, selain pada tu, cikgu lupa. Untuk minggu depan, okay, cikgu akan terlibat dengan pengawasan SPM. Jadi, okay, kelas akan tetap berjalan macam biasa. Awak follow timetable yang ada. Okay, mungkin ada akan dapat jadual baru. Awak follow sahaja. Kalau ada waktu maths, buat maths. Jangan buat benda lain. Ya, cikgu akan bagi bahan. Okay, cikgu akan record video siap-siap ataupun cikgu akan bagi bahan siap-siap untuk awak buat pada waktu kelas yang mathematics. Okay, jadi sebarang masalah awak boleh tanya dengan cikgu dalam melalui groups. Okay, soalan-soalan awak nak ada masalah tanya dalam groups dan cikgu mungkin akan lambat reply sebab cikgu terlibat dengan pengawasan kan. Cikgu terlibat dengan pengawasan SPM, jadi mungkin lambat masa untuk cikgu reply. Okay, kalau awak tanya secara personal, kadang-kadang cikgu terlepas pandang. Jadi cikgu galakkan untuk tanya dalam grup. Okay, so itu sahaja. So, selamat menjalankan PDPR. Ya, buat latihan. Okay, sebab mathematics you have to do lot of exercise. Practice, practice and practice. Okay, so itu sahaja. Bye.